Okay, live. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, selamat petang. Okay, selamat petang, bukan tengah hari, selamat petang. Apa khabar semua sahabat-sahabat Facebook, sahabat-sahabat kami di mana? Di Pahang, di Terengganu, di Kelantan, di Pantai Barat, Selatan. Okay, apa khabar semua? Saya baru balik dari sekolah sebenarnya. So selamat bekerja lah pada hari bekerja hari ini kepada orang Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Selamat berhujung minggu kepada sahabat-sahabat dari negeri lain. Okay. Last kita pada hari ini bertajuk bahagia tanpa syarat. Okay, so jadi kalau kalian di sana pernah membaca buku Bahagia Tanpa Syarat, so bolehlah komen di ruang komen sepanjang sesi live kita pada hari ini. Mungkin antara panel hari ini nak beri hadiah kepada penonton bertuah pada hari ini. Okay. Baik, sebelum tu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya nak memperkenalkanlah panel jemputan pada hari ini, iaitu Puan Akasha Kasim dari Pahang, Cikgu Yati Hamim dari Pahang, lambat sikit. Cikgu Selani Cikgu atau Puan Rozilawati dari Pahang. Okay. Kami berempat ni kebetulan pula lah semua dari Pantai Timur. Kebetulan juga dari dari tim Lebah Naning, Mentor Akademi Bondeno, Timur 3. Okay. Dan mungkin juga ditakdirkan juga kami ni turut terlibat sebenarnya dengan projek buku yang menjadi tajuk kita pada hari ini. So kita perbincangan kita atau sharing kita pada hari ini petang ni santai-santai sahaja. Kebetulan semuanya dari Pahang kan. Projek ni pun sebenarnya asal usulnya dari Pahang. Okay, jadi sekejap. Jadi sebelum kita pergi sebelum kita pergi ke perbincangan yang pertama, penonton-penonton di sana drop komen anda sebagai apa untuk menonton pada hari ini. Contohnya selamat datang Ruziah Ismail dari Lebah Naning. Okay, drop komen anda sebagai apa supaya kita boleh berkenalan lah sebenarnya, kita boleh berkenalan. Contohnya anda sebagai penulis Bahagia Tanpa Syarat ke, anda sebagai pembaca Bahagia Tanpa Syarat ke, ataupun petang ini anda sebagai penonton live Bahagia Tanpa Syarat. So kita boleh berkenalan lah pada hari ini. Mungkin juga yang bersama-sama kita pada hari ini sebagai penonton juga mungkin dari tim Dropshipper Bondeno. So boleh juga drop di ruang komen cakap saya Bondeno. Macam tu. Okay. So kita boleh berkongsi petang ni santai-santai. Mungkin ada yang nak bertanya apa-apa atau nak share. Putus-putus. Cinta kata suara saya putus-putus. mungkin lain ke sana lah kot. Kalau tak silap lain laju. Okay. Dari Kayangan. Okay, so jadi mungkin ada penonton di sana nak drop komen, nak beri pendapat atau soalan, so bolehlah Manalah tahu komen anda atau soalan anda terpilih untuk saya bacakan dan kita bertanya pendapat kepada panel pada hari ini. Alright. Baik. Sebelum kita pergi jauh kan, Bahagia Tanpa Syarat, buku dia macam mana? Macam ni. Bukunya Bahagia Tanpa Syarat. Tulisan dia sangat cantik, ada teddy bear dan colour cream. Macam colour hidung kami pada hari ni. Okey, sebenarnya dia ada adik-beradik. Adik-beradik dia rezeki rezeki dengan berkorban apa saja. Yes, rezeki di hujung hari. Berkorban apa saja. Warna biru, warna pink. So ketiga-tiga buku ni sangat special, sangat istimewa. Merupakan antara projek awal yang Akademi Bondeno amanahkan projek ni kepada
perancis-perancis atau mentor-mentor terpilih untuk menjadi penyelaras. Kan? So ini adalah buku antologi. Baik, saya tak nak bercakap panjang sebab saya hanya sebagai moderator. Saya perkenalkan diri sedikit lah. Saya Cikgu Amla dari Kuala Berang. Okay. Saya mengajar di SK Kuala Berang. So dalam buku ni saya sebagai penulis. Penulis macam orang lain juga. Ada satu tajuk antologi saya, tajuk cerita dalam antologi ni. Jadi kita nak berkenalan dululah dengan panel pada hari ni. Kita nak kenal lah sedikit latar belakang diri, keluarga, pendidikan dan juga sedikit latar belakang pengalaman penulisan. Sebab mungkin yang mendengar kita pada hari ini ni mungkin juga, Waalaikumsalam Aziana, mungkin juga datang dari datang dari kalangan penulis, kan? So kita boleh saling berkenalan lah bagaimana mereka ni menulis sebenarnya, okay? So jadi dipersilakan. Boleh tak, saya tak tahu nak jemput yang mana satu dulu ni sebab saya suka sangat orang berdebar-debar ni. Hai Nana. Ada satu rahsia saya cepat-cepat cop sebagai moderator sebab saya tak nak berdebar sama korang. Kita boleh soal dan tembak-tembak soalan. Waalaikumsalam Suziati. Hai. Okay, so kita tembak orang pertama nak memperkenalkan diri keluarga dari segi kerjaya dan pengalaman penulisan sedikit. Kita pilih kanan dan atas. Siapa Kak Hayati Hamim. Boleh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati Hamim. Saya dari Kuantan, Pahang. Okey, asal saya dari Laut Pahang dan saya menetap di Kuantan sejak saya kahwin lah. Okay, saya telah ada seorang suami dan 4 orang anak. Okay, semuanya dah besar lah. Tak perlu gagalkan lagi dah. Yang paling bongsu baru 8 tahun, yang paling sulung 14 tahun. Okay, selain itu saya adalah seorang guru pemulihan di SK Teruntum Kuantan. Okay, sejak tahun 2009 saya guru pemulihan. Maksudnya saya dah alami, saya dah jumpa dengan kanak-kanak yang tidak pandai baca ni, kata dah 12 tahun lah kan saya dah. Selain itu saya juga adalah salah seorang speaker Pahang untuk kaedah membaca SPSI dan juga speaker Express reading diasaskan oleh Bonda Nur dan juga perantis Akademi Bonda Nur, banyak pula ya. Dan juga dropshipper Bonda Nur, okey. Buku-buku Bonda Nur, buku-buku ABN boleh dapat daripada saya juga. Pendidikan saya adalah ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dan meja pemasaran. Jadi saya memasang-masang ni bolehlah kot sedikit kan. Cita-cita sebenar saya masa dulu lah, masa kecil-kecil memang nak jadi cikgu. Boleh main dengan sepupu sepapat kan, jadi cikgu konon-kononnya ni lah orang kata berlakon lah masa kecil-kecil dulu. Alhamdulillah lah akhirnya termakbul juga. Okay, untuk penulis ya, untuk macam mana bergelumang dengan jadi penulis ni. Okay, penulis ni asalnya saya tak ada orang kata minat untuk jadi penulis. Bukan tak ada minat apa, masa saya terlibat pun sejak di bawah Bonda Nur lah, Bonda Nur Resources, macam mana Bonda bukakan peluang untuk kami menulis di dalam buku Aura dan Ani, Siri Aura dan Ani. Jadi dari situ kami belajar untuk menulis, padahal zero, tak tahu langsung menulis. Memang kata SPM pun tak bagus lah, BM pun tak bagus sebenarnya. Jadi daripada situ kita belajar, maksudnya kita dapat mentor yang bagus lah. Mentor Bonda Nur, memang dia didik kita lah daripada awal sampailah akhir, sampailah kita dapat keluar buku. Terusnya buku Suka Tapi Sukses. Ni buku adalah buku speaker Express I dan juga semua speaker dan facilitator Express I. Ni buku kedua lah, dan seterusnya banyak lagi buku nanti kita kenalkan juga. Okay, dan ini dan juga buku ni saya pun adalah salah seorang penulis di dalam Bahagia Tanpa Syarat. Okay, cukup Alright. Okay. Okay, Kak Yati sebenarnya salah seorang orang kuat juga dalam Bahagia Tanpa Syarat masa projek ni dilaksanakan. Okay, tidak mahu membuang masa, nanti kita borak lagi dengan Kak Yati.
Saya ada idea kalau dalam kelas saya kata macam ni. Siapa yang cakap dulu berdebar semua. Kelebihan dia boleh pilih kawan yang untuk seterusnya. So kita pilih. Okey, jadi saya boleh pilih ya? Main kita siapa tu? Kita nampaknya kita nak ni lah. Kita junior kita siapa? Junior. Tasha. Sebab dia muda pada kita kan. Okey. Kita datang. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Sebelum tu kalau nak ni setting semula macam Kak Ayati ke, Kak Rozi ke ataupun Amla, kalau ada dua device tolong offkan sound untuk device yang kedua tu sebab kita ada dengar double sound dekat sini. Okey. Cerita tentang penglibatan Kasha. Okay, sebenarnya nama Kasha ada Nur Akasha Kasim, tapi biasalah nama glamour dia Akasha Kasim. Okey, atau saya nak dikenali sebagai cikgu online. Okey, saya berasal daripada Johor. Okey, menetap untuk bekerja, merantau dekat Pahang ni, dekat Kuantan. Dah 2 tahun setengah. Okey, dan saya merupakan tenaga pengajar untuk bidang pengurusan dan pelancongan. So siapa yang berminat untuk masuk tourism management, sambil-sambil kita promote boleh jumpa Kasha. Okey, sebenarnya nak ucap terima kasih kepada semua yang hadir dulu untuk hari ini. Macam kelas online kan. Macam itulah. Okey, sudi menonton kita orang dekat dalam sesi slot santai ni. Dan juga nak bagi tahu untuk penglibatan Kasha mula-mula dalam bidang penulisan ni adalah bermula pada tahun 2018. Okey, dalam pada tahun 2018 tu Kasha mula menghadiri seminar penulisan Bondenor. Okey, seminar penulisan Bondenor, dan itu adalah merupakan terbitan pertamalah untuk penulisan kreatif. Hai Suziati. Nyambil kita tengok. Okey, untuk buku antologi pertama adalah buku Seadanya Kuterima bersama dengan 9 antologi yang ada untuk siri bercakap dengan cermin. Kalau perasan Cikgu Haryati Amim ada angkat buku Seadanya Kuterima tu. Warna pink juga. Ada juga warna pink tu dia tu kan gitu. Okey, jadinya itu antologi yang pertama. Antologi yang kedua adalah Bahagia Tanpa Syarat, which is terbitan Bondenor Resources bersama dengan 40 penulis yang lain yang kita buat semasa bengkel penulisan di Arena Resort Kuantan. Itu adalah buku yang kita nak kupas lah hari ni. Okay, dan yang ketiga pelibatan antologi adalah buku Relax lah. Dalam buku Relax lah tu lah ada cerita tentang penglibatan Kasha dalam bidang penulisan. So yang ini itu je lah untuk yang permulaan. Okey, tanya Kasha, selamat terus menulis Kasha, okey? Kasha ni terkenal dengan memang cikgu online betul lah. Kalau dalam Akademi Bondenor, kami selalu minta tolong Kasha lah buat bab teknikal dan lain-lain kan. Okey. Dan seterusnya dipersilakan Kak Rozilawati dari Pahang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak perkenalkan diri ya. Nama saya Rozilawati Muhammad. FB saya pun guna Rozilawati Muhammad. Kalau dalam nama pena saya pun dalam buku-buku saya tulis Rozilawati Muhammad. Cerita pasal saya Pekan Pahang. Saya berasal dari Pekan Pahang, kahwin dengan orang Pekan, tinggal pun kat Pekan. Ada 2 orang anak, dua-dua perempuan, umur 19 dan 12 tahun. Pendidikan saya, first degree saya sains kemasyarakatan dan minor ekonomi. Nak cerita sikit sains kemasyarakatan saya ni. Sebenarnya saya major Persuratan Melayu. Kalau ikut Persuratan Melayu ni,
sastra lah sebenarnya, kesastraan Melayu dan juga kebudayaan Melayu. Tapi di situlah saya rasa saya masa tu belajar hanya untuk lulus exam. So ramai penulis-penulis hebat. Alhamdulillah saya sempat berguru lah dengan penulis-penulis hebat, Osman Putih, Mana Sikana, Siti Zainul Ismail. Semua tu guru saya dululah. Tapi masa tu saya betul-betul belajar untuk tulis cerpen, tulis novel pun hanya untuk lulus exam saja. Untuk assignment dalam kelas saja. Lepas tu bila saya bekerja terus saya lupakan. Sebab tu saya sama master pun bidang management. Jadi saya banyak bekerja dalam bidang tu lah, manajemen pengurusan, human resource dan sebagainya. So yang menulis-menulis ni terus saya lupakan. Jadi direzekikan Allah lorongkan saya bertemu dengan Bonda Noor. Bertemu dengan Bonda Noor juga bukan sebabnya penulisan, sebab express I. Sebab saya merupakan pengusaha tadika, jadi saya jemput Bonda Noor kepada program masa tu, program graduasi tadika saya. Saya jemput dan saya tak kenal sangat sebenarnya Bonda Noor sebagai penulis pada masa itu. Saya cuma kenal Bonda Noor sebagai pengasas express I. Kemudian kami sama-sama masuk toilet hotel masa tu. Saya ingat masa cuci tangan kat sinki, Bonda Noor tanya saya, Kak Rozi boleh menulis tak? Tak pandai. Saya kata, Kak Rozi tak pandai menulis tapi adalah belajar dulu. Cakap macam, okey. Lepas dia kata saya buat kursus penulisan, mesti Kak Rozi hadir. Makanya bermula di situlah. Saya barulah Allah lorongkan saya untuk menulis. Bermula dengan antologi pertama, Pelan-Pelan Kayuh. Itu antologi yang sangat saya rasa ramai penulis dalam tu adalah penulis pertama. Maksudnya itu buku pertama mereka. Antologi Pelan-Pelan Kayuh di Terengganu masa tu kami berkumpul. Dan Pelan-Pelan Kayuh ni yang saya rasa macam Bonda Noor memang nak kami rasa pengalaman, rasa sebagai seorang penulis. Sebab kebanyakan kami merupakan buku pertama dibuat. Bonda Noor berusaha untuk membuat pelancaran buku tu secara besar-besaran. Makna besaran maksudnya sastrawan negara yang rasmikan pada hari itu di KL lah masa tu. So saya rasa memang masa perasmian tu baru rasa, ya Allah macam ni rasa baru tulis satu buku, satu antologi. Rasa seronoknya macam tu. Masa tu orang minta tanda tangan buku, ramai orang ambil gambar, macam bestnya rasa. So Bonda Noor nak kita ada rasa feel tu masa tu. So rasanya masa tu tak ke, bertuas sangat rasa masa tu. Dapat jadi penulis. So alhamdulillah sekarang saya dah ada 7 buah buku yang tulis secara antologi dan penulisan bersama lah. Termasuk Mrs. Papa, Pelan-Pelan Kayuh tadi, buku kanak-kanak Aura Arni, Sukar Tapi Sukses, apa lagi ya, BDC, Siri Bercakap Dengan Cermin, saya menulis dalam buku Berani Berhijrah. Okey, itu je lah untuk pengenalan kali ni. Okey, so kita sambung lagi lepas ni. Okey, subhanallah, Masya Allah. Hebat semua, alhamdulillah. Bertuah kita hari ni sebab dapat kenal penulis-penulis di bawah bimbingan Bonda Noor, Akademi Bonda Noor. Alhamdulillah sekarang Akademi Bonda Noor juga sudah bertambah peranti. Saya kalau tak silap sehingga 50 kan? 50. Okey, terima kasih tanya kepada Kak Aihati Hamim, Akasha dan Kak Rozi. Okey. So perempuan di sana, tuan-tuan dan perempuan di luar sana, sambil kita mendengar hari ni, mungkin ada yang sudah tertarik dengan kulit buku yang cantik ni kan, kita belum dengar lagi pasal isi, dah tertarik dengan buku ni. Kabarnya sebenarnya stoknya berbaki sangat terhad. Dekat HQ Bonda Noor Resources juga yang saya dapat berita, stok kehabisan. Hai Ria, jadi kami telah menghubungi penulis-penulis bahagian tanpa syarat yang mana mungkin mereka ada baki-baki stok yang masih ada. So nombor-nombor mereka telah kami paparkanlah di live anda sekarang jadi boleh cepat-cepat booking lah sebab takut kehabisan. Dan juga dropshipper Bonda Noor juga boleh turunkan nombor telefon lah di ruang komen. Mungkin ada yang berminat untuk membeli dalam kuantiti yang banyak. Baik, memang buku ni sangat-sangat bagus.
memang jaminan insyaAllah 100% bagus dia. Sebab dia sesuai. Anak-anak saya pun suka baca walaupun mereka belum mencecah remaja, cerita-ceritanya sangat sesuai untuk semua peringkat umur. Ada pelbagai cerita dan yang pasti yang paling best ialah cerita ni semuanya kisah benar. Bila ceritanya kisah benar, kita tak jumpa cerita ni dekat buku lain. Sebab penulis tu dia cerita daripada pengalaman dia sendiri. Bukannya cerita fiction. Baik. Sebelum kita nak tanya isi kandungan, so saya sukalah nak tanya kepada seorang panel pada hari ini yang mana yang saya fikir dia antara orang kuat untuk projek ni lah. Kita nak tanya dia macam mana buku ni boleh terbit, macam mana latar belakang permulaan projek ni berlaku, bila masa penulis-penulis ni buat kan, sebabnya nak tahu jugalah latar belakang sebab sampai boleh jadi kembar pula dengan orang lain, dengan buku-buku lain tadi kan, warna pink dengan biru tu. Jadi maknanya macam projek ni satu projek yang istimewa jugalah. Saya pun terjebak. Saya terjebak pun macam tiba-tiba juga. Nanti saya cerita kenapa. Sebab dia bukannya kata projek khas untuk Akademi Bonda Noh, bukan. Dia memang projek terbuka masa tu. Ada yang pergi tak tahu pun nak kena buat projek ni kan. So jadi saya minta nak jemput lah, kita nak jemput hari ni panel pertama kita Kak Yati Hamid ceritakan macam mana kelahiran baby bahagia tanpa syarat ni. Okay, so silakan Kak Yati. Okay, terima kasih Amla. Okay, untuk pengetahuan, pada 26 dan 27 Oktober 2019 kami menjemput Bonda Noh untuk turun ke Kuantan. Okey, untuk 3 program sebenarnya kita anjurkan untuk 3 buah program, iaitu yang pertama pada 26 hari bulan Oktober kita adakan bengkel penulisan Bonda Noh. Dan sebelah petangnya kita adakan pelancaran Kelab Sahabat Bonda Noh Pahang. Saya rasa ramai ni yang menonton ni yang sertai kita, ingat tak? Okey, masa tu cuti di Bali rasa tak silap. Okey. Dan seterusnya pada 27 hari bulan Oktober kita adakan seminar kursus facilitator Express I dan juga Express I Reading bersama Bonda Noh Kita ambil Bonda Noh, kita bawa Bonda Noh ke Kuantan semata-mata untuk orang Pahang bukan senang kita nak dapat tarikh bonda sebenarnya. Jadi cepat-cepat saya cop tarikh bonda tu pada tahun tu juga, awal-awal dalam 3 bulan je kita cuba anjurkan ni. Nak cari peserta pun boleh tahan lah kan, dekat Pahang ni agak susah juga sebenarnya, tapi Alhamdulillah akhirnya ramai juga yang hadir. Dan tak sangka, betul, kita pun tak sangka macam mana bonda, bila bonda keluarkan cover ni kat bengkel penulisan tu, semua orang menjerit kan. Ingat tak? Okay, kita pun tak sangka rupanya bonda nak buat projek SWA terbit. Rupanya bonda dah buat di Utara Kelantan. Penyarasnya ialah Liza Suhana. Ini di Kelantan, iaitu Puan Rukayah Muhammad, dan juga penyaras kita yang ni adalah Tuan Zulkifli, Abang Bomba Zulkifli Cik Noh. Okay, jadi 3-3 ni adalah kata trio lah. Trio yang SWA terbit Bonda Noh di bawah Bonda Noh Resources, dan hanya ada pada penulis je kan? Pada penulis saja, tidak ada di kedai buku. Okay? Ya, betul. Okay, termasuk penulisnya adalah 40 orang, termasuk Bonda Noh sendiri, dan beberapa kisah benar di dalam tu kata boleh mengalir air mata lah. Okay, ada yang boleh mengalir air mata, ada yang kata daripada dulu asalnya tak bahagia, akhirnya bahagia, sebab kita semuanya berhak bahagia, betul? Kita semua berhak bahagia. Kita ciptalah apa-apa saja yang boleh memberikan kebahagiaan kepada kita selama hayat kita di dunia ni lah kan. Okay, kita tak tahu akan datang di akhirat macam mana, jadi kita selagi ada hayat, kita ciptalah bahagia sendiri. Okay, jadi untuk nak cerita terus ke apa kandungan dalam buku ni? Secara umum boleh? Okey, secara umum. Okey, saya cerita sikit cerita saya. Saya cerita tentang bahagia itu sederhana. Okey, bahagia itu sederhana. Macam mana saya kongsi tadi, saya adalah seorang guru pemulihan. Jadi sebelum saya kenal kaedah Express I, saya orang kata dah mengajar murid-murid pemulihan dengan pelbagai cara. Ada yang mengeja, ada yang fonik kan. Jadi
saya rasa satu benda yang macam susah sangat nak bagi murid pemulihan saya cepat membaca, jadi saya cuba mencari kaedah tu melalui FB je. Saya type FB kaedah membaca. Jadi daripada situ saya tengok, saya baca testimoni dia, memang saya kata ini saya akan, maksudnya saya nak masuk kursus ni. Alhamdulillah tak lama selepas saya scroll tu saya tengok ada iklan, ada Express I ni dibuat di Kuantan pada 8 Mac 2014 masa tu. Jadi memang saya pergi dan kata, saya ajak kawan sebenarnya, saya ajak semua kawan-kawan saya join sekali. Jadi semuanya biasalah kan, kalau benda berbayar ni susah sikit nak dapat. Dia punya komitmen tu susah lah sikit kan. Jadi tak apalah, kita laburkan sikit untuk ilmu, apa salahnya untuk murid pemulihan. Akhirnya Alhamdulillah lah, daripada dulu saya tak kenal Express I, saya mengajar dengan kaedah yang kita eja lain, sebut lain, jadi kita stres sebenarnya. Jadi bila dah kenal Express I ni, saya tunjuk sikit ya. Bila dah kenal kaedah membaca Express I ni, orang kata saya tak lepas dah. Saya dah jatuh cinta. Bahagia sangat apabila murid saya, ramai dan murid pemulihan saya yang dapat membaca dengan cara yang mudah dan menyeronokkan. Kan? Siapa yang pernah tengok Express I ni, memang Amla pun speaker Express I juga. Dia baru je buat seminar. Jadi bahagialah bagi saya, bagi seorang guru pemulihan, apabila seorang murid tu pandai membaca, itu adalah satu kebahagiaan. Kita bukan nak dia punya wang ringgit ke apa. Dia dapat baca tu adalah satu kebahagiaan. Bahagia itu sederhana. Alhamdulillah. Bila Kak Yati perkataan bahagia tu, saya rasa nak menangis tau Kak Yati, bergenar air mata. Sebab saya teringat budak-budak, betul lah Kak Yati cakap. Tak kisahlah kan, cikgu pemulihan ke bukan cikgu pemulihan ke, bila dia berjaya kan, kita rasa bahagia. Ya, betul. Walaupun macam nak cakap, contohlah benda lain, kita kata masa hari guru dia bagi dekat cikgu lain, dia tak bagi kat kita, tak terasa langsung. Yes. Tak fikir pun jealous ke apa cikgu ni. Sebab kita tahu guru tu ada pembawakan dia sendiri, ada minat, murid minat kepada dia tersendiri. Maknanya bukanlah semua murid minat, ada peminat dia tersendiri. Maknanya dari segi hadiah ke, dari segi ucapan ke, dari segi nak tolong ke, kita tak adalah kecil hati macam anak kita sendirilah. Tapi bila dia dapat kejayaan tu, rasa nak melompat kan, terutama bab membaca. Sebabnya kita terima mereka dengan zero, betul tak? Kita terima mereka dengan zero, tak kenal huruf. Sama juga macam mengaji. Sebab saya dekat sekolah pun ada mengaji. Rasa bahagia dia tu tak dapat kita gambarkan, tak dapat ungkap lah kan. Semua orang yang bergelar guru dia faham. Termasuk juga guru ni bukan sahaja cikgu di sekolah, termasuk juga ibu kan. Okey. Jangan pula sampai petang ni kita coaching pasal membaca pula Kak Yati. Sebab semalam baru coaching, benda bersemangat tu masih lagi membara ni. Okey. Terima kasih Kak Yati atas ulasan cerita beliau itu tadi. Saya pun memang ada baca pasal bahagia tanpa syarat, yang mana Kak Yati berjuang nak memberi kejayaan kepada anak murid tu. Bukan untuk diri sendiri tapi untuk murid kita kan. Okey, saya sukalah baca dekat depan ni kan, dia kata sungguh yang buruk itu tidak pernah wujud. Kita baca satu ayat, dia kata betul ke yang buruk tu tak pernah wujud? Kerana yang indah itu tetap indah. Wa ima musibah membawakan hikmah. Maksud dia apa? Maksud dia bila kita fikir balik tadbir Allah dekat dunia kita, dekat ujian hidup kita hari-hari ni, rupa-rupanya memang buruk tak pernah wujud sebenarnya kalau kita betul-betul fikir. Tapi sebenarnya susahlah kita nak praktiskan. Sebab apa? Benda tu buruk ke, musibah ke apa, kalau kita kembali kepada Allah, rupa-rupanya ia ada hikmah. Mesti ada hikmah. Sebenarnya saya nak cakap lebih-lebih ni saya memang tak berani. Sebabnya bila diuji, kita sendirilah rasa sejauh mana kita ni betul-betul redha dengan ujian yang Allah bagi tu. Betul ke kita mengaku yang buruk tu tak ada? Bila kita diuji, memang kita rasa buruk sangatlah kan. Jadi seterusnya kita nak sebab tu kita nak dengar perkongsian hari ni. Sebab apa kita nak, kalau boleh Allah bantu kita, beri kekuatan kepada kita, beri kekuatan hadapi kita kan. Okay. Baik, jadi seterusnya saya ada lihat-lihat sedikit kan. Saya teringatlah ketika
cerita Kak Rozi dalam ni tajuk dia Senikmat Tegukan Air. Tajuk Senikmat Tegukan Air ni macam saya bayangkan mula-mula saya kata oh agaknya ada ujian yang macam kita ni lepas sangat ke, dahaga sangat ke. Sebab contohlah kalau isu hari tu kan macam viral kan pasal isu bersama dekat hospital tak boleh makan, tak boleh minum ke apa kan. Bila dapat minum, dapat makan tu rasa sangat-sangat nikmat kan. Tapi sebenarnya tajuk ni ada apa kita panggil? Ada makna tersirat rupa-rupanya. So boleh Kak Rozi share kepada pembaca, penonton di luar sana kisah Kak Rozi apa sebenarnya nikmat seteguk air berkaitan dengan bahagia tersirat hari ini. Okay, terima kasih Amlam. Senikmat tegukan air tu tajuk saya lah. Saya pun bagi tajuk tu puas juga fikir sebenarnya, tapi itu antara benda yang sentiasa saya ingat bila saya ingat sebalik kisah yang saya tulis tu lah. Okey, kisah ni sebenarnya saya tulis kisah masa saya mula-mula berhenti kerja. Saya buat keputusan untuk berhenti kerja pada umur 40 tahun masa tu. So walaupun itu sebenarnya berhenti kerja ni adalah pilihan saya sendirilah, saya yang nak buat keputusan, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya walaupun saya dah buat istikharah semua, saya memang nekat lah, tapi dalam masa sama saya agak gusar. Walaupun saya kata saya dah serahkan pada Allah sepenuhnya, bertawakan pada Allah sepenuhnya, tapi yelah kita ni manusia, iman kita pun tipis. Macam saya ni ada masanya saya rasa gentar dengan percaturan yang saya buat sendiri itulah. So masa tu saya agak saya rasa saya ada sedikit salah faham mengenai bahagia. So saya beranggapan bahagia ni mesti kita ada pendapatan yang kukuh, kita security dari segi keuangan, kita mesti ada ramai kawan, kita itu biasa yang istilah saya mengenai bahagia. Tapi bila saya berhenti bekerja tu, saya hilang pendapatan lah, gaji saya. Saya hilang gaji saya semua sekali dalam masa tiba-tiba, dan masa tu saya baru nak set up bisnes. Sudah tentunya saya struggle lah hidup saya. Memang kehidupan saya berubah 360 darjah. Kalau dulu saya sibuk berkerjaya, keluar rumah, sekarang ni saya sibuk menguruskan bisnes dan juga menguruskan rumah tangga lah, menguruskan keluarga saya lah. So saya pada awalnya saya berfikiran, mesti saya menghadapi sangat getir dalam hidup saya. Mesti saya akan susah sangat, mesti saya akan rasa perik sangat-sangat saya akan lalui. Tapi tak. Sebab barulah saya faham bahawa bahagia tu bukan terletak pada pekerjaan, bukan terletak pada wang ringgit, bukan terletak di mana kita berada ataupun dengan siapa kita ada. Sebenarnya bahagia tu pada hati. Bila hati, yang mentadbir hati tu Allah. Jadi kalau Allah nak bahagia tak ada syarat pun sebenarnya. Masa tu dan keadaan saya rasa saya kurang dari segi kewangan, saya tak ada kawan, saya hilang semua kawan saya lah, bukan hilang maksudnya saya masih berhubung, tapi masih kawan saya kerja. Saya kehidupan saya seolah-olah saya dengan terlalu bimbang lah, takut. Tapi Allah nak kurniakan saya pada masa tu, saya rasa kebahagiaan yang saya tak pernah rasa dalam tu. Sampai saya rasa saya minum air tu, saya ingat saya minum air masak. Kenapa masak air masak biasa? Panisnya air sejuk je bila sampai ke tekak saya. Mandi tu yang mandi, air tu segar sangat kena badan saya. Bila saya anak sekolah, saya balik jalan kaki, bila saya hantar anak saya masuk anak saya perak, masuk dalam pagar, hantar kepada cikgu, dan saya kaki balik dengan dapat nak bayangkan saya jalan dengan gembira di tangan saya depa macam tu, saya pokok-pokok kat tepi tu. Indah dunia ke, indah macam mana? Dunia ni pernah indah ni. Masa tu saya rasa baik sangat. Inilah yang Allah sipkan sedikit kepada saya pada masa itu. Di dunia Allah sikit je rasa tu bahagianya. Alangkah bahagia tahu saya tu, ya Allah, Tuhanku bagaimanakah di nanti. Macam manalah bahagia. Dan kan saya susah
susah segi semangat masa itulah struggle hidup saya. Allah kurniakan bahagia, susah bahagia. Saya share orang pun tak reti sebenarnya. Benda yang saya cuba cerita buku ni, tapi cerita dengan siapa saya memang kenangan paling rasa yang antara yang terbesar ni. Rasa bahagia tanpa syarat. Bahagia je, bahagia. Mandi bahagia. Dalam kaki pun bahagia. Saat yang saya rasa paling bahagia duha, buat duha. Bila saya duha, memang saya seorang tu semua sekolah kan. So bila tu saya berdoa bunyi angin kat luar kan. Rasa tu kan biasanya angin dan bunyi tu lain pun dia berbunyi. Tapi tu saya rasa hanya dunia situ. Angkat bunyi burung, bunyi angin, dan masa tu saya rasa hanya saya dan Allah sahaja. Saya sangat selamat, sangat selesa, sangat tenang, sangat bahagia. Itu rasa bahagia sebenarnya. Saya, oh ini rasa bahagia. Baru ada orang keliling saya masa tu. Saya tak pakai baju cantik, saya pakai telekong je masa tu. Saya je. Rumah saya kecil je, tapi sangat bahagia. Itu je lah. Baca, kalau kadang-kadang baca buku ni kan, buatkan kita, ya Allah, ya Tuhan aku. Baca terjadi, sebenarnya ya Allah, ya Tuhan aku, bahagia. Yang terbesar. Itu je lah. Kongsi semula. Terima kasih Amla. Tak dengar, mute. Amla unmute kan balik. Berasa senang bercakap. Ya Allah. Terima kasih Kak Rozi. Sebenarnya saya ada nak tanya tadi. Jadi Kak Rozi buka tadika atau taska tu pada umur berapa? Lepas berhenti kerja umur 40, lepas tu pada umur berapa buka tadika atau taska? Masa tu jugalah berhenti tu tahun yang sama buka tadika. Okey. Ya, memang saya ada ikutilah perkembangan Kak Rozi. Kak Rozi kan saya dah kenal lama juga kan dalam ketika dulu dia ada kerjaya yang sangat hebat, tapi lepas tu dia berhenti kerja dan berubah bidang. Sebenarnya pada pandangan mata saya, kerjaya dia sekarang lebih hebat daripada dulu. Sebab bukan senang tau nak buka pabrikan taska sendiri macam bisnes lah kan. Tak sama dengan pengalaman orang makan gaji macam kita kan Kak Yati. Kasha. Okey, alhamdulillah subhanallah, cerita Kak Rozi sangat menginspirasikan. Ramai di luar sana memang pastilah sebab kita ramai ada kawan Facebook, kita tahu lah kan mereka suka cerita dekat wall, kita pun baca. Memang ramailah di luar sana menghadapi ujian kita panggil macam dilema berhenti kerja. Ada yang macam belum berhenti, tengah fikir, ada yang sudah berhenti tapi tak tahu nak buat apa. Ada yang mengalami stres berpanjangan selepas berhenti, semua macam-macam kan ujian dia kan. Jadi maknanya betul lah macam Kak Uzi kata tu, bahagia ni bermacam-macam apa kita kata, cara kita boleh peroleh dia, bukan hanya semata-mata tu. Yang paling utama sekali bahagia tu berada di hati kita. Hanya kita sahaja yang tahu, hanya Allah sahaja yang tahu. Okey, baik. Seterusnya, macam tadi Kak Yati cerita pasal bahagia tanpa syarat tu bila dapat pandaikan anak pandai membaca. Kak Rozi ni bahagia bila bukan sebab kerja, tapi sebab bila kita ada masa untuk keluarga kan. So, macam mana pula pendapat Cik Akasha? Apa bahagia tanpa syarat dari sudut pandang Akasha? Sama ada Akasha nak kaitkan dengan cerita Akasha sendiri atau cerita orang lain dalam bahagia tanpa syarat ni, boleh kita kongsikan petang. Okey, Assalamualaikum, selamat petang pada yang baru masuk. So, kita perasan ada yang nampaknya ada suara-suara yang mengatakan line slow dan putus-putus. So kita tak boleh nak buat apa sebab benda mesti jalan. So mana-mana yang putus tu harap maaf. Okay, tak boleh nak adjust dah. Sebab line kan kadang-kadang line ni okey, kadang-kadang line tak okey, tak berakhir.
itu pun bahagia tanpa syarat juga. Okay, kalau tak kita punya live hari ini tak dapat dijalankan, so kita redah je lah. Okay, bahagia tanpa syarat sebenarnya kalau tengok buku punya cover buku ni sendiri dah nampak bahagia dia. Kalau ikutkan, Kasha ni bukan peminat bear pun. Ada bear comel ni kan. Okay, disebabkan cover ni ada letak bear, so dia sebenarnya dah nampak bahagia dah. Okay, daripada kita tengok kulit cover buku saja. Kasha tersentuh pasal kulit cover buku sebab apa? Kasha ni pantang tengok grafik yang comel. Kalau perasan juga Kasha punya Facebook pun, Kasha akan tulis seorang yang menghargai grafik. So apa-apa buku bila Kasha buka mana-mana buku ataupun nak beli mana-mana buku, Kasha akan tengok dia punya rupa depan akan mempengaruhi lah. Orang panggil first impression. So first impression untuk buku ni pada Kasha, dia punya warna, dia punya grafik, dia punya apa nama orang panggil ni cantik yang grafik cover yang cantik, dah buat kita bahagia sebenarnya. Benda ni sebenarnya ada Kasha tuliskan dalam buku antologi Bahagia Tanpa Syarat, which is dia punya tajuk adalah Bukan Kerana Pujian. Okay, untuk dalam buku Bukan Kerana Pujian ni, okay, Kasha ada ceritakan tentang Kasha punya kecintaan dalam dunia grafik. Okay, kalau siapa yang mengenali Kasha, Kasha ni bukanlah orang yang dalam bidang grafik, bukan. Okay, Kasha adalah berada dalam bidang pelancongan, belajar pelancongan, okay, dalam pelancongan lah. Tapi untuk dalam bahagian grafik ni Kasha suka. Okay, kalau siapa-siapa yang mengenali Kasha, banyak editing Kasha adalah jenis yang memudahkan orang lain dan memudahkan diri sendiri. So grafik-grafik macam ni memang kita bahagialah. Bahagia tengok macam ni kan. Okay, dalam tulisan Kasha Bukan Kerana Pujian tu, Kasha banyak menulis tentang grafik di mana mula-mula Kasha rasa dah malas dah nak buat grafik ni. Okay, disebabkan sesuatu ujian, Kasha rasa tak naklah buat, tak memberi kebahagiaan kepada Kasha. Padahal sebenarnya benda tu lah menjadi Kasha punya terapi. Okay, bila benda tu jadi sesuatu halangan untuk Kasha berteruskan, so Kasha jadi mencari sesuatu yang lain sebagai pengganti. Tapi dalam masa yang sama kita rasa macam, kenapa aku tak nak buat benda tu? Macam tu. So jadinya akhir sekali Kasha buat juga disebabkan oleh penulisan, dan Kasha teruskan dengan Kasha punya minat tersebut. Kasha kasih dengan grafik macam Kak Aziana cakap. Okay, sebab grafik ni sebenarnya boleh menjadi sesuatu terapi lah. Okay, kalau Amla tadi cakap tentang buku orang lain, ada satu tajuk selain daripada Kasha punya cerita tadi yang kita sempat kongsi petang ni daripada Kak Hani Ehsan. Okay, ataupun kita tajuk dia adalah Bahagia Sentiasa Ada di Depan Mata. Kasha ni kalau baca buku, Kasha akan cari ayat-ayat yang best. Selain daripada grafik, Kasha suka cari ayat best. Kalau perasan dekat dia punya page yang terakhir, so dalam page yang terakhir ada ayat dia, bahagia itu bukan terletak pada betapa besar rumah yang kita diami. Bahagia itu bukan terletak pada betapa ramai kawan yang kita ada. Bahagia itu bukan terletak pada betapa hebat kerjaya kita. Bahagia itu ada kalanya di depan mata kita sahaja, bahkan tanpa syarat. So Kasha sangat suka dia punya ayat tu. Jadinya dia punya konten cerita tu pun sangat best. Sebab apa? Dia rasa sekarang ni dia rasanya dia kerja sama macam Kak Rozi kot. Okay? Buat usahawan untuk tadika juga. So dia rasa dia tengok dia punya kawan-kawan semua sambung master, peringkat master dia pun nak sambung tapi tak kesampaian. Tapi akhirnya dia rasa apa yang dia ada sekarang dia dah rasa bahagia daripada dia mengejar benda yang dia rasa benda tu yang orang pandang. Tapi sebenarnya apa yang dia ada sekarang dia boleh bahagia. Itu antara cerita yang Kasha suka lah dalam buku ni. So tu saja Amla. Okey. Terima kasih Kasha, yang saya nampak lah kan dekat cerita Kasha tadi, macam kita minat sesuatu lah kan. Kita tak boleh tipu diri kita. Contohlah kita minat menulis,
tapi kita tak nak menulis. Tapi lama-lama kita akan kembali juga menulis. Macam hobi, macam bahagia tu terletak pada kesukaan kita tu, minat kita tu kan Kasha kan. Maknanya kita tak boleh tipu yang kata dah tak nak buat benda ni, dah tak nak buat. Rupa-rupanya akhirnya kita kembali juga ke tempat tu, ke hobi tu, ke minat tu sebab kita ada bahagia kita di situ kan. Okey, baik. Betul. Hari ni kita sharing petang ni kepada yang baru masuk, selamat datang. Ya, buku BTS memang sangat-sangat di nyawa-nyawa ikan lah orang cakap. Kena dapatkan cepat-cepat dari seller-seller yang ada tercatat di voucher telefon anda. Juga boleh hubungi dropshipper Bondeno di seluruh negara. Yang seller yang ada di sini ni, yang saya dapatkan ni kebanyakannya dari sebab projek ni memang projek khas Pahang. Bawah Akademi Bondeno. Prinsip kita kata menulis bukan untuk dipuji tapi untuk bahagia. Betul, betul semua. Sesiapa yang belum pernah menulis, cubalah menulis dan terus menulis sebab kadang-kadang kita nak terapi masalah kita tu, ujian kita tu ada pada menulis tu nanti dan bahagianya pun kita dapat pada menulis tu nanti. Okey. Nombor-nombor tertentu ini kebanyakan dari Pahang. So kalau dari tempat lain bolehlah hubungi dropshipper Bondeno, okey? Dari seluruh Malaysia dropshipper Bondeno sangat ramai dan boleh dapatkan buku-buku Akademi Bondeno termasuklah Bahagia Tanpa Syarat dari DBN. Okey, DBN ni dia biasanya dekat Facebook dia ada lambang DBN warna merah, merah tanda berani tu. Okey. Baik, tadi di awal semua orang cerita, saya pun sibuklah nak cerita. Ini satu-satunya live yang moderator pun sibuk nak bercerita. Sebenarnya sebab kita sama-sama menulis buku ni kan. Okey. So istimewa ni bagi saya lah. Bagi saya antologi ni sangat istimewa sebab masa join projek ni saya bawa bala tentera dari ahli keluarga saya yang besar dan ramai. Yang siapa yang kenal tu adalah tadi saya nampak ada yang munculkan diri iaitu Umi Evon. Umi Evon ni Facebook kepada makcik saya Noria Haji Sirin. Dia juga adalah seorang penulis dalam Bahagia Tanpa Syarat lah. Sebenarnya masa projek ni bakal dijalankan, saya ajak ahli keluarga yang minat menulis. Memang kami ada grup khas penulis keluarga Haji Sirin tajuk dia. Maknanya dalam ahli keluarga sebelah ibu dan sebelah bapa ni ada yang minat menulis. So kami ada satu grup khas. Jadi saya bawa makcik saya seorang. Makcik saya lagi seorang. Mak saya, sepupu saya 4 orang. 4 orang dan termasuk saya 5 orang. Saya ajak join projek Bengkel Penulisan Akademi Bondeno. Ramai sungguh Amla bawa kroni. Asalnya saya nak ajak mereka join sebab nak suruh mereka berkenalan dengan Bondeno, nak suruh mereka macam nak ajak mereka macam mana menulis gaya Bondeno storytelling yang mudah. Sebenarnya kalau ikut pengalaman menulis, saya paling junior. Mereka dah ada yang buku, dari muda lagi dah berpengalaman lama dalam menulis. Tapi dalam ramai-ramai ni ada yang berhenti menulis. Ada yang berhenti menulis sebab dia rasa macam malah menulis dah penat, lebih baik tumpukan pada projek lain macam kelas agama, kelas menuntut ilmu macam itulah kan. Sebenarnya bagus tapi bila kita saya belajar dengan Bondeno, kita faham yang mana menulis ni sebenarnya bukan kerja berhenti bila dah pension berhenti, bukan. Dia insya-Allah dengan izin Allah selagi kita ada kudrat, menulis ni adalah kerja selama-lamanya sehingga akhir hayat. Jadi alhamdulillah yang saya nak cerita ialah magicnya kuasa Allah tu selepas masuk bengkel tu yang kata ahli keluarga saya yang stop menulis tadi, dia terus menulis sampai hari ni. Banyak pula projek dia masuk lepas tu. Saya tengok kan. Yang saya masukkan tu ialah ibu saya sendiri. Okey, jadi dalam cerita ni dalam banyak-banyak cerita saya ada cerita saya adalah berkenaan dengan makcik saya sendiri. Tapi makcik ni bukan penulis lah. Ni cerita makcik yang lain pula. Beramanya makcik Amla. Adik-beradik mas saya ada 11 orang. Termasuk yang sudah meninggal, kalau tak silap 14 orang dan ibu saya adalah anak sulung. Ini makcik Amla ni sepupulah sibuk. Bukan nak glamour tak. Memang kebetulan ahli keluarga menulis. Macam itulah sikit-sikit kan.
Okey, baik. Saya nak cerita sedikit lah apa satu cerita dalam ni yang saya tulis, yang saya join dalam projek ni ialah tajuknya tentang cukup. Masa letak tajuk tentang cukup ni, penyelaras Abang Bombazul cakap, dia kata, amboi tajuk macam Terelie, dia kata. Kebetulan saya pun tak baca pun buku Terelie, tapi saya kenal lah dengan tajuk-tajuk dia yang glamour kan. Belum berpeluang nak beli lagi buku tu. Jadi bila tajuk tentang cukup ni, saya cerita pengalaman saya, memang pengalaman benar. Cerita ni sebenarnya dah lama tau. Sebelum saya join Akademi Bondeno. Cerita semasa Bonda buat tapisan untuk memilih perantis memasuki Akademi Bondeno pada tahun 2018, dia suruh buat satu tugasan. Dia suruh buat satu cerita dan post di FB. Jadi cerita inilah yang saya post di FB. Masa tu saya tulis tajuknya Makcikku Berjiwa Batu. Tajuk dia Makcikku Berjiwa Batu. Tapi bila dah masuk antologi ni saya tukar, saya kata tak best lah tajuk tu, saya tukar tajuk lain. Jadi bab-bab tajuk ni biasanya lah kawan-kawan selalu tanya saya lah pendapat pasal-pasal tajuk ni. Tapi adalah yang boleh, ada yang tak boleh. Kebetulan lah kalau dapat ilham tu dapatlah bagi idea tajuk untuk cerita kawan-kawan kan. Jadi nak ceritanya pasal tentang cukup ni ialah saya berbual dengan makcik saya. Masa tu makcik saya baru sahaja baru sahaja menghadapi ujian rumah tangga. Jadi saya berbual dengan dia, dia meluah kepada saya dah lama tak jumpa dia sebab kami duduk sangat jauh, jarak kami duduk. Saya masa tu duduk di Johor, makcik saya duduk di Selangor. Jadi saya pergi ziarah dia, dia cerita, tak tahulah kenapa, masa berbual tu, saya jadikan cerita ni sebagai tazkirah dekat sekolah dan saya pun, kalau cerita je, belum cerita pun saya dah sebab. Tak tahulah kalau orang lain kan. Dia kata macam ni, makcik saya ni dia tak ada harta. Dia bercerai dengan suami, dia tak ada rumah, tak ada kerja. Dia ada anak sahaja harta dia. Bila dia diceraikan, berpisah kan ada masalah, dia tinggal di rumah yang diberi tumpang oleh abang dia. Okay, diberi tumpang oleh abang dia. Jadi saya melawat tu dekat rumah makcik ni, yang rumah makcik sewa lah. Saya tak ingat sewa ke dia menumpang. Masa tu dia tinggal dengan anak-anak dia dah besar. Dia cerita macam mana hidup dia sekarang kan. Dia buat pelbagai kerja. Dia menjahit, dia jadi runner, dia jual tu jual ni. Lepas tu dia ikut macam NGO, badan NGO pergi buat program-program dia ikut. Macam contohnya dia kemas dewan, dia susun kerusi. Jadi dia dapat upah daripada situ. Selain daripada tu dia ambil upah, bersihkan rumah orang, kemas rumah orang. So dapatlah duit daripada situ. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita, dia cakap kat saya, dia kata, Alhamdulillah, Acik tak pernah rasa tak cukup, dia kata. Kenapa kan? Sebab dia cakap dalam Quran Allah sebut pasangan-pasangan, Allah sebut dalam satu ayat Quran, saya lupa nak cari tadi, tapi ada dalam buku ni. Allah cerita yang Allah menjadikan sesuatu itu berpasangan, lelaki dengan perempuan, lagi hitam baik dengan jahat, hitam dengan putih. Ini contohlah. Yang ayat sebenarnya saya lupa. Tetapi dekat malam dengan siang, yang ni betul, malam dengan siang pasangan dia kan. Malam dengan siang, kalau ada ahli panel hari ni yang ingat ayat tu boleh share lah. Allah jadikan malam dengan siang, lelaki perempuan. Ada siapa ingat tak? Tetapi dekat bahagian kaya, Allah tak jadikan kaya dengan miskin. Tapi Allah jadikan kaya dengan apa? Cukup. Allah dalam ayat Quran tu Allah sebut pasangan kaya bukan miskin tetapi cukup. Ayat tu sangat-sangat mengesankan. Makcik saya ni dia cakap dia berpegang dengan ayat ni. Masa dia sebut tu saya kata saya dah lama macam tak fikir dah benda tu. Tak fikir. Padahal bukan tak tahu, ayat tu saya tahu. Masa kecil, masa sekolah menengah dulu baca ayat tu. Kita belajar tafsir. Tapi kita tak amal pun dalam hidup kita. Tapi bila makcik cerita, teringat-ingatlah saya balik Johor tu, saya teringat ayat tu.
Tak teringat-ingat cerita. Saya teringat cerita makcik ni. Macam makcik ni menegur saya sebenarnya. Sebab apa? Kalau ikutkan gaji saya lagi besar daripada dia. Tapi pernah selalulah rasa tak cukup kan. Ada je masalah kita, ada je masalah ekonomi. Tapi makcik ni dia tak ada kerja tetap pun, dia sentiasa rasa cukup. Dia sentiasa rasa cukup. Bila dia yakin, maknanya dia tak pernah pun macam mempersoalkan ujian hidup dia, dan dia pun tak meminta-minta. Itu yang paling saya kagum lah kat ni. Dan selepas selepas tak lama kemudian dia dapat ujian lagi, iaitu anak dia meninggal dunia aksiden dan rumah yang dia tumpang tu terbakar. Terbakar. Maknanya ujian dia lagi bertimpa-timpa. Tapi dia tetap berpegang pada ayat Allah tu kata cukup. Memang cukup. Maknanya dia nak beritahu bahawa rezeki kita dalam hidup kita hari ini, insya-Allah jangan kita merungut. Jangan kita rasa Allah tak adil pada kita. Mesti Allah bagi cukup. Sebab apa? Sebab kaya tu lawan dia cukup. Bukan kaya tu lawan dia miskin. Okay, memang ada orang miskin, ada orang fakir miskin. Tapi Allah akan beri cukup kepada mereka. Dia nak cerita benda tu kan. Jadi maknanya hikmah yang saya nampak lah kan. Selepas antara ujian terbesar dia, kebakaran dengan anak dia meninggal tu, ramai sangat orang beri derma kepada dia. Ramai sangat. Bukan dia meminta-minta, tapi macam anak-anak saudara kan, adik-beradik saya pakat macam share cerita dan memberi peluang derma kepada orang ramai. Memang sangat ramai orang derma, sehinggakan hasil derma tu boleh membina satu buah tempat tinggal untuk dia. Dia kata, ni bukan rumah ni, asyik panggil dia sebagai bangsal, dia kata. Sebab itulah untuk dia tinggal, satu bilik, satu dapur, satu tandas untuk dia. Jadi moderator ada moderator ke kat sana? Nak suruh saya stop ni. Cakap seorang. Tak tahu nak pergi kat mana ni, kat Yahoo ni. Jadi lagi sebenarnya masa kita dah 3 minit sebenarnya. Saya nak war-warkan di sini. Okay, masa kita dah habis. Jika ada sesiapa di kalangan panel nak berkongsi mana-mana cerita yang mungkin dah ready untuk cerita petang ni, cerita yang menarik, mungkin cerita orang lain, dipersilakanlah Kak Rozi atau Kak Yati. Ni boleh tak saya nak share boleh? tentang umrah terakhir. Yes, umrah, boleh. Okay, ini daripada kisah Iriani Alias. Okay, pada mulanya ayah kepada Iriani Alias telah meninggal dunia kan. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dah lama. Jadi mak dia sedih. Maksudnya kita pun kan kalau pasangan kita meninggal, kita pun mestilah sedih kan. Jadi macam mana adik-beradik Iriani ni bawa mak dia untuk kata hilangkan kesedihan tu, dibawa pergi umrah kan. Alhamdulillah masa tu dia dengan beberapa orang adik-beradik rasanya bawa mak dia pergi umrah. Dalam pada mak dia tu sakit, masih lagi menjalani kemoterapi. Jadi mak dia pergi juga, dan orang kata rezeki mak dia dapat tengok arwah ayah dia dekat umrah tu, dekat Mekah tu. Dia nampak kan, kadang kalau orang kan dia boleh nampak bukan kelibat saja, memang dia nampak. Jadi dia bagi dia ada satu umrah yang sangat bagi bahagia sangat bagi dia. Jadi dia balik ke Malaysia. Tak lama tu dia minta lagi untuk pergi ke umrah kali kedua. Dia minta untuk pergi umrah kali kedua, dan Irani pun bawa dia. Maksudnya dalam pada dia sakit tu, dia masih lagi orang kata menjalani kemoterapi. Tapi orang kata mungkin sebab dia bahagianya dia tu dekat sana, macam mana dia dapat jumpa suami dia. Jadi dia pun macam dia berdoa macam dia pun nak meninggal juga kat sana.
dia rasa macam tu. Jadi orang kata Allah makbulkan doa dia tu, Allah makbulkan dia meninggal di tanah suci haram, dia meninggal di sana semasa dia buat ibadah. Ya Allah, memang kita kat dunia pun dah bahagia kat sana, meninggal di tempat yang orang kata mendapat syafaat Nabi, betul tak? Okay, mendapat syafaat Nabi memang walaupun Irian ni sedih, tapi bila mak dia meninggal di tempat yang suci macam tu, orang kata cita-cita semua orang cita-cita semua. Jadi orang kata Alhamdulillah dalam pada dia sedih tapi dia bersyukur. Irian ni tu dia bersyukur sebab mak dia meninggal di tempat yang suci macam tu. Okay, okay, untuk pengetahuan semua, hari ini adalah hari bapa mertua saya meninggal di Mekah tahun 2000 tahun 2000. Hari ini 20 hari bulan 9 kan, 20 hari bulan 9, tarikh bapa mertua saya meninggal di Mekah dan telah dikebumikan di Mekah. Jadi bila saya teringat kisah tu, saya rasa ya Allah, bersyukurnya mereka meninggal di tempat yang suci macam tu, dan kita pun kalau boleh nak meninggal di tempat macam tu kan. Tapi yang kata tak tahulah kan, tengok rezeki masing-masing sebenarnya. Jadi kita minta lah dengan Allah supaya kita mati dalam husnul khatimah. Okay, terima kasih. Terima kasih Kak Yati. Alhamdulillah. Sebelum kita tamatkan perkongsian kita pada petang ni, saya nak baca sedikit macam sajak di belakang buku ni. Tuhan, walau apa pun yang tiba, cuma satu yang aku pinta, beri aku rasa bahagia. Kalau engkau uji aku dengan nikmat, kalau engkau uji aku dengan musibah, kalau engkau uji dengan dekat atau kalau berpisah, mahupun kalau hati tersungkur lemah, bantu aku memandang semuanya penuh hikmah, biar semuanya terlihat indah. Kita doa, maksudnya nak doa pada Allah, kita minta dengan Allah supaya Allah beri kita hati supaya melihat semuanya ada hikmah. Maknanya jangan cepat belatah, jangan cepat marah. Untuk diri saya sendiri, pesanan untuk diri saya sendiri, kata-kata ni mudah diungkap tapi nak praktis benar-benar sangatlah susah. Baiklah, kita doa sama-sama, semoga kita semua, penonton semua yang mendengar pada hari ini, sahabat saya bertiga hari ini akan mendapat husnul khatimah dan beroleh syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita tutup, saya nak wariakan sekali lagi yang mana buku BTS ni, Bahagia Tanpa Syarat ni, sangatlah comel, tebal tetapi sangat murah. Harga pasaran adalah RM25 sahaja. Boleh dapatkan pada nombor-nombor yang tertera, juga dropshipper Bondeno. Banyak sangat di Facebook, ramai sangat yang jual di sana. Stoknya pun sangat terhad. Selain daripada tu, tim Akademi Bondeno juga menerima jemputan untuk memenuhi undangan slot bicara buku dari IPT ke, NGO ke, ataupun grup-grup WhatsApp, sama ada secara online atau offline. Jadi jika ada di sana yang berminat lah untuk mengisi program-program macam akhir tahun ni, kadang-kadang dia nak habiskan nak memenuhi program, jadual program kan, macam wajib kena ada setiap ni program. Jadi kita alu-alukan lah jemputan tuan-tuan dan puan-puan di sana, boleh PM saya boleh, Akasha boleh, atau sesiapa dalam Akademi Bondeno. InsyaAllah lah kami akan usaha untuk memenuhi jemputan tersebut. Tak kisah buku apa, sebab bicara buku apa, Akademi Bondeno ataupun Galeri Ilmu ataupun buku-buku keluaran DBN yang dijual oleh DBN. Okey, itu saja. Sedikit ucapan satu ayat mengenai bahagia atau apa sajalah untuk penonton. Kata-kata akhir sedikit baca Kak Rozi. Ya? Alhamdulillah, rasanya Kak Rozi tu kena share juga pasal kopi Ramli tu, sebab benda tu adalah kisah yang mencuit hati rasanya dalam kita punya buku Bahagia Tanpa Syarat ni. Tertinggal tu. Penting tu. You punya cerita tu. Okey, untuk pengetahuan, terima kasih sama-sama Sifu Aswirah kan. Untuk pengetahuan pembaca sekalian, antara cerita viral dan rare dalam cerita ni ialah Kopi Ramli tajuk. Unik tajuk tu. Kenapa nama Ramli, kenapa kopi tu, kenapa? Okey, cuba Kak Rozi share sikit sebagai penutup. Saya share sikit lah ya pasal Kopi Ramli.
tajuk cerita ni I Copy Ramli. Muka surat 132. Okey, penulis cerita ni adalah Eva Farah. Eva Farah ni seorang pengusaha tadika juga dan juga merupakan fasilitator Express I. So, Farah ni bercerita mengenai seorang kanak-kanak pelajar tadika dia yang bagi cabarlah perangainya. Okey, nakal kanak-kanak kan. Lepas tu dia ajar dia Express I, padahal Farah dah berpuluh tahun pengalaman mengajar. Bila dia mengajar, dia kata sebelum dia mengajar okey, dia mengajar yang seorang ni Ramli ni dia sebut lain, Ramli sebut lain. Jadi mencabar apa ilmu yang dia ada tu, memang sangat mencabar. Jadi di situ baginya Farah, walaupun bagi kita baca buku ni pun geram, rasa kadang geram. Lepas tu lucu pun ada, banyak kisah lucu Ramli ni terhibur lah. Tapi Farah ni akhirnya dia terpaksa ubah cara dia untuk ikut rentak Ramli supaya Ramli ni dapat belajar, nak belajar, seronok belajar, dan akhirnya berjaya. Dan itulah kebahagiaan seorang guru sebenarnya. Dalam cabaran ada bahagianya di situ. Bacalah, memang seronok. Saya baca tu sendiri sampai sekarang pun, saya baca sesenyum sendiri baca cerita ni. Terima kasih. Betul. Memang mencuri hati kan pasal baca rupanya. Ramai penulis semua suka tajuk cerita ni kan, cerita dalam tu. Memang sangat menarik dan ada ibrah tersendiri. Okey, boleh beri ucapan sedikit dari Kasha dan Kak Yati? Okey, kata-kata terakhir, kita semua berhak bahagia dan bahagia itu sederhana. Okey. Kasha? Untuk Kasha, nak sampaikan satu ayat je. Bahagia itu indah selagi engkau tidak menyerah. Bye. Bahagia itu indah selagi? Bahagia itu indah selagi kita tak menyerah. Menyerah. Selagi kita Menyerah. Okey. Okey, Kak Rozi? Apa ya kata akhir? Bahagia tu letaknya di hati. Ada letak surat lain, hanya mintalah pentadbir hati kepada Allah untuk beri rasa bahagia tu. Itu je. Betul. Saya kata kena doa, nak minta bahagia tu kena doa. Semua Allah yang bagi. Okey. Kak Saadi Kamiso, bahagia itu ada di hati, tak perlu kaya atau cantik untuk bahagia, syukur apa adanya. InsyaAllah semoga kita semua beroleh bahagia hingga ke syurga. Alah, Akasa cantik ke? Okey, jadi kita nak tutup. Alamak, moderator ni tak pandai sangat jadi moderator, nak menutup pun tak tahu lagi macam mana ayat tu. Baiklah, semua selamat petang. Selamat meneruskan aktiviti hujung minggu bersama keluarga. Petang ni saya nak balik kampung sebab esok anak sulung saya akan menghidupi ujian MRSM. Jadi minta doa kepada semua. Saya juga mengucapkan selamat berjaya lah jika ada anak tuan-tuan dan puan-puan yang akan menjalani ujian kemasukan ke MRSM esok. Okey, selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.